Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. So, untuk kelas online kita hari ini, kita akan buat ulang kaji untuk bab tingkatan 1, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, apa yang akan kita belajar hari ini? Pada hari ini, kita pastikan kita akan dapat kenal pasti apakah maksud reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, kita perlu tahu 7 elemen reka bentuk. Dan kemudiannya, kamu perlu tahu juga apakah prinsip-prinsip reka bentuk. Okey, kita mulakan dahulu dengan definisi ataupun maksud reka bentuk. Okey, reka bentuk itu adalah pengetahuan dalam merancang penggunaan bahan untuk menghasilkan produk yang berguna. So, pengetahuan kita itu itu dipanggil sebagai reka bentuk. Apa pula teknologi? Teknologi adalah aplikasi ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber alam semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga, sistem dan sebagainya. Okey, ini adalah definisi yang berbeza untuk reka bentuk dan teknologi. Dan apabila kita gabungkan reka bentuk dan teknologi, dia membawa maksud pengetahuan tentang penggunaan bahan yang terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik untuk menghasilkan satu produk ataupun sistem untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi pengetahuan kita mengenai penggunaan suatu bahan itu secara terancang dan kita menggunakan ilmu-ilmu sains dan matematik untuk hasilkan produk. Itu dipanggil sebagai reka bentuk dan teknologi. Okey, seterusnya kita tengok perubahan reka bentuk dan teknologi bermula dari dulu hingga sekarang. Ini adalah contoh ya. Tengok, ini adalah sebuah basikal yang lama. Kita panggil dia basikal tua kan? Okey, apa jadi basikal tu pada masa sekarang? Okey, jadi lebih moden. Kalau kita tengok basikal sekarang pun ada yang ada enjin. Okey, kemudian contoh lain, telefon. Telefon zaman dulu. Telefon zaman sekarang pula macam mana? Okey, lebih canggih. Okey, ini perubahan reka bentuk dan teknologi. Okey, dalam reka bentuk dan teknologi sebenarnya kita ada dua kategori, iaitu kita panggil sebagai konkret. Apa yang dimaksudkan dengan konkret? Sesuatu yang boleh disentuh, kita boleh pegang. Manakala yang kedua kita panggil sebagai abstrak. Abstrak tu apa? Sesuatu yang hanya boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Okey, di bawah ni dinyatakan contoh-contoh untuk konkret dan juga contoh-contoh untuk abstrak. Tengok ya, konkret kita ada dua jenis, iaitu melibatkan teknologi dan juga seni. Peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, senjata. Ini untuk teknologi. Manakala di bawah seni, keramik, lukisan, masakan, alat muzik, arca, sulaman. Ini semua kita boleh pegang. Bila kita boleh pegang, kita panggil dia sebagai konkret. Manakala abstrak, ada dua, perkhidmatan dan komunikasi. Untuk perkhidmatan, pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah, sistem pengairan, bahasa atau cara, bunyi, kesuratan, periklanan, grafik. Ini di bawah komunikasi. Dua ni, perkhidmatan dan komunikasi, kita tak boleh pegang, tapi kita boleh lihat dan kita boleh rasa. Okey, jadi saya harap kamu dapat bezakan reka bentuk abstrak dan juga reka bentuk konkret. Konkret boleh disentuh, boleh dipegang, manakala abstrak hanya boleh dilihat ataupun dirasa sahaja. Okey, seterusnya untuk elemen. Okey, kita ada 7. Sebenarnya ada 8 ya. Murid-murid ada 8. Nanti cikgu tambah 1. Iaitu yang pertama, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan nilai. Satu lagi ya, nilai. Dalam buku teks ada. Okey, kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan elemen garisan.
Okey, elemen garisan ni dia ada banyak fungsi. Antaranya yang pertama, dia menunjukkan dua ruang ataupun dua kawasan. Okey, kemudian dia juga boleh menunjukkan pergerakan arah ataupun aliran. Okey, menunjukkan perhubungan, mewakili ketegangan antara dua titik, menunjukkan kestabilan, menunjukkan keseimbangan, menunjukkan daya gerakan dan juga mewakili gerakan tenaga yang berpadu. Okey, kita tengok contoh. 9 menunjukkan objek itu sama ada dekat atau jauh. Okey, ini ya. Ini adalah contoh penggunaan garisan yang mana kita boleh gunakan dia sebagai menunjukkan ruang. Okey, kita nak lukis bentuk muka manusia. Kita gunakan garisan-garisan tertentu supaya kita dapatlah kita lihat dia punya simetri dia. Di mana letaknya mata, di mana letaknya hidung, di mana letaknya mulut. Dan akhirnya garisan-garisan ini membentuk satu wajah potret yang sempurna. Okey, ini pula garisan yang menunjukkan arah gerakan. Kita tengok daripada hujung tu sampai keluar. Okey, bagaimana garisan itu seperti bergerak. Okey, ini adalah fungsi elemen garisan. Yang kedua, fungsi rupa. Okey, kita ada dua jenis rupa, iaitu kita panggil sebagai rupa geometri. Okey, apa dia rupa geometri? Adalah bentuk-bentuk 2D. Okey, circle, oval, bulatan, diamond, okey, rhombus, tiga segi, segi empat, okey, octagon. Okey, kemudian kita juga ada hexagon, kita ada heptagon, dan perlu diingat untuk rupa dia adalah 2D. Okey, manakala rupa yang kedua adalah rupa organik 2D juga. Organik ya. Okey, bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan. Okey, ingat fungsi rupa adalah dalam bentuk 2D. Okey, kita tengok seterusnya. Bentuk. Kalau tadi rupa adalah 2D, bentuk dia adalah 3D. 3D. Bentuk tu konkret dan boleh dipegang. Tengok contoh. Okey. Nampak ya? Ini adalah bentuk-bentuk 3D. Okey, elemen yang keempat adalah texture. Apa itu texture? Texture adalah satu teknik untuk memberi kesan terhadap orang yang melihatnya. Contoh sama ada kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras, berkilat. Itu kita kategorikan sebagai texture. Okey, ini adalah texture. Apa ni? Kasar. Okey, ini pun kasar ya. Okey, elemen yang seterusnya adalah size. Apa itu size? Ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Dan tujuannya adalah untuk menunjukkan perbezaan jarak, tinggi dan juga kedalaman objek. Okey, elemen ini kebanyakannya bagi setiap reka bentuk mesti ada. Okey, contoh baju wanita, baju lelaki ni ya. Dia ada size, ada ukuran-ukuran yang tertentu. Elemen yang keenam, warna. Okey, dia memberi kesan pembalikan cahaya ke atas suatu objek. Dan tujuannya adalah untuk memberi kesan kepada mata, emosi ataupun psikologi kita. Dan kita ada 3 jenis warna. Yang pertama adalah warna premier. Warna premier adalah kuning, merah dan biru. Yang kedua, warna sekunder. Okey, oranye, ungu dan hijau. Sekunder. Manakala yang ketiga, ini adalah warna tertier. Warna tertier ni adalah campuran warna ya. Okey. Elemen satu lagi kita ada warna yang kita kategorikan sebagai warna sejuk dan warna panas. Okey, apa itu warna sejuk? Okey, warna panas. Warna panas dulu iaitu warna yang terang dan jelas, suasana ceria, riang dan bersemangat. Kalau kita tengok di atas ni, warna panas kita kategorikan bermula daripada warna jingga sehinggalah warna kuning. Okey, warna jingga ini adalah warna kuning, sehingga warna kuning. Manakala warna yang kedua kita panggil sebagai warna sejuk, dia memberi kesan redup, tenang dan damai. Dia bermula daripada warna ungu ni sehinggalah warna hijau. Okey, ini
warna terang, warna sejuk. Okey, elemen seterusnya adalah ruang. Okey, apa itu ruang? Ruang adalah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran. Ini kita panggil sebagai ruang nyata antara dua objek yang berhampiran. Manakala satu lagi ruang adalah ruang ilusi, objek dalam ruang gambar yang terhasil daripada dua objek dalam bentuk lukisan. Okey, ini adalah contoh ruang nyata ya. Okey, ini juga adalah ruang nyata. Okey, jadi itu adalah 7 elemen reka bentuk. Sekarang kita nak tengok prinsip reka bentuk. Okey, di sini juga dinyatakan ada 7. Okey, yang pertama keseimbangan, kedua pengulangan, ketiga kontras, keempat kepelbagaian, kelima kesatuan, keenam keringkasan, ketujuh harmoni. Kita tengok satu-satu. Keseimbangan. Okey, dia ada dua jenis keseimbangan yang kita panggil simetri. Okey, simetri ni maksudnya bila satu produk ataupun satu reka bentuk kita bahagi dia kepada dua, dia akan jadi dua-dua sama. Okey, manakala seimbangan asimetri adalah tidak formal, iaitu apa maksud dia? Tidak sama tapi lebih menarik. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini kita bahagi dua, bentuknya sama. Ini kita bagi dua, bentuknya berbeza tetapi dia masih menarik. Okey. Yang kedua, prinsip kedua adalah pengulangan. Objek disusun secara berulang-ulang, tujuannya untuk menghasilkan pola ataupun corak. Okey, tengok ni ya. Pengulangan, berulang-ulang objek ini disusun iaitu 4 segi dan 3 segi. Okey, ini juga adalah pengulangan. Okey, untuk menghasilkan pola ataupun corak. Prinsip yang seterusnya adalah kontras. Maksud kontras, perbezaan dari segi tekstur, kedudukan, warna, saiz dan bentuk. Okey, dia nak menunjukkan perbezaan. Okey, untuk menarik perhatian dan dapat memberi fokus. Okey, contohnya nampak ni, kontras putih dan juga hitam. Hitam dan juga merah. Okey, kontras putih, hitam, kuning, biru. Okey, tujuan dia adalah untuk memberi perbezaan ataupun memberi fokus pada satu-satu tempat. Okey, prinsip yang keempat, kepelbagaian. Maksud, aplikasi pelbagai gaya, nilai, idea yang berbeza dan tujuannya adalah untuk menambah tarikan. Okey, pelbagai, macam-macam bentuk. Contoh ya, ni kerusi yang pelbagai jenis bentuk. Okey, lukisan yang pelbagai bentuk-bentuk digunakan lah. Ini ditunjukkan sebagai kepelbagaian. Prinsip seterusnya yang kelima adalah kesatuan. Okey, elemen reka bentuk bergabung membentuk imej yang sempurna. Okey, ini kesatuan. Terusnya prinsip keringkasan. Maksudnya idea ringkas tapi menarik. Beg ni ringkas je tapi cantik. Okey, bilik pun sama lah. Okey, dan yang terakhir adalah harmoni. Harmoni maksudnya memberikan keamanan dan kedamaian. Tengok ya, warna ini. Warna hijau dan juga warna, kombinasi warna hijau dan juga warna krim. Harmoni nampak mata. Okey, apakah kriteria reka bentuk yang baik? Okey, iaitu inovasi, kreativiti, keaslian. Okey, kita boleh baca lah. Kamu boleh baca. Okey. Terusnya, kualiti dan kebolehpasaran dan ergonomik. Okey, ini adalah kriteria reka bentuk yang baik. Okey, seterusnya objek-objek asas. Ini kita dah tengok, kamu dah buat. Masuk ke atas satu dulu. Okey, kita tengok seterusnya teknik pembenaman. Ada 4 teknik ya, pembenaman. Satu objek dimasukkan dalam objek lain. Okey, ini contohnya pembenaman. Kemudian pembuangan, buang bahagian yang kita tak kendaki daripada 4 segi. Jadi untuk macam ni kita buang. Seterusnya penyatuan, kita satukan semua tanggam-tanggam ni menggunakan pengikat lah. Dan akhir sekali adalah peleraian. Daripada asal kita boleh leraikan dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Ulang kaji kita untuk bab 1. Saya harap kamu boleh ingat semula, refresh semula apa yang dah kamu belajar pada 1. Dan nanti kita jawab, saya akan bagi soalan, kamu perlu jawab.
dan hantar ataupun hantar latihan itu pada cikgu. Okey, untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.